فمن الله. الحمد لله حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita hidayah dan taufik. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita hidayah dan taufik. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang terdahulu kita telah sampai pada ayat yang ke-186 dalam surah Al-Baqarah, di mana kita sudah membincangkan tentang doa dan antara syarat ataupun perkara yang penting dalam istijabah, dalam perkenannya doa kita. Yang pertama, kita menyahut seruan Allah, fastajibu li, maka hendaklah kamu sahut seruanku, yakni kita sahut seruan Allah dengan maksud kita menurut segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, fal yu'minu bi, maka hendaklah mereka beriman kepada aku. Kita telah membincangkan pada minggu lepas bahawa iman datangnya dari perkataan aman, iaitu keamanan. Lawan keamanan ialah khauf, takut. Wa amanahum min khauf, dan Allah lah yang mengamankan mereka daripada ketakutan. Jadi kalau kita sebut kata iman, kita tidak boleh lari daripada keyakinan. Kerana sahnya iman tadi hendaklah dengan keyakinan. Kalau percaya 25%, 75% tak percaya, maka jadi waham. Kalau 50 tak, 50 percaya, 50 tak percaya, maka jadi syak. Tidak sah lagi iman, tidak sah lagi i'tiqad. Kalau percaya 75%, tak percaya 25%, maka tak sah lagi iman juga, baru duduk keadaan zon. Maka iman tadi bukan sangkaan, bukan dugaan, bukan tekaan, tapi ia satu yang yakin, yang masuk dalam hati kita. Kita bicarakan tentang perkataan yakin. Oleh kerana perkataan yakin ini sudah masuk dalam bahasa Melayu, kita faham makna yakin. Tetapi berkaitan dengan asal makna yakin tadi, terkadang kita tak nampak, kerana yakin itu bukan berasal daripada perkataan bahasa kita. Yakin daripada bahasa Arab, daripada perkataan yaqana. Al-Jurjani dalam ta'rifat membawa maksud yakin tadi, yaqana tadi, iaitu yaqanal ma'u fil haudi, tenang air dalam kolam. Jadi sifat iman tadi yang menetap, istaqarra, maknanya masuk yaqana tadi, istaqarra, tetap. Ya, maka tetap air tadi, tenang air tadi ialah sifat air yang di dalam kolam. Tapi ada pun sifat yang kita katakan daripada perkataan hati kita, qalbu ataupun hati kita tadi, dia mari daripada perkataan taqallub. Taqallub asalnya daripada perkataan berbolak-balik. Minggu lepas tak jumpa perkataan bolak-balik, tak jumpa, tak cakap nak ngau dah. Tak, dah tubik bahasa Terengganu keluk-kelek. Berbolak-balik bahasa betul dia. Bahasa betul. Jadi hati kita yang sifatnya berbolak-balik. Sebab itu kita doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai wahai Tuhan, ya Allah, yang membalikkan hati
maka tetapkanlah hatiku pada agamamu. Maknanya sifat hati tadi diambil perkataan hati qalb tadi daripada perkataan taqallub, iaitu berbolak balik. Berbolak balik gitu kan. Jadi air dalam kolam tenang, air dalam laut dia kocok, nak berbolak balik. Jadi perasaan kita, hati kita yang bolak balik ni, bila masuk iman, masuk keyakinan, dia berhenti kocok. Dia berhenti kocok. Benda dah apok ni kena wikiyah. No. Benda dah apok dalam hati kita nak pegang mana? Kan dalam air. No. Nak faham. Maknanya kita iman tadi yakin tadi daripada perkataan istaqarra, tenang, tetap air dalam kolam tu. Air dalam kolam dia tak ada berombak, dia tak kucuh, dia ada yalah, dia tidak ada perubahan, air dia tetap menetap. Tapi air dalam laut dia kocok, dia ada ombak, ada kucuh, ada gelombang. Maka hati tadi sifat dia bolak-balik tadi. Maka bila masuk yakinan dalam hati, masuk dua tu, masuk keyakinan dalam hati kita, maka menjadi menetap hati tadi, sifat yang asal dia berkocok, berbolak-balik sudah jadi tetap kerana masuknya keyakinan. Dan itulah sebenarnya hakikat ketenangan. Nah, hakikat ketenangan kita benda tu sebenarnya. Saadah, kebahagiaan situ. Bila orang tukar antara kepuasan dan kebahagiaan, dia mula kejar kepuasan. Sedangkan kepuasan manusia ni tidak ada hak. Kerana itu para ulama mengatakan bahawa malangnya manusia ni, kehendak dia, keinginan dia lebih besar daripada kemampuan dia. Kita nak besar lagi pada kita mampu lagi. Lalu nak beri benda apa? Nak beri kita nak. Tapi padahal kita pandang kepada kemampuan diri kita, tak boleh sampai kepada situ. Jadi kalau kejar kepuasan, bila nak sampai? Tidak akan sampai kepada kemuncak kepuasan. Tapi kita kena usaha kita tadi kejar atas kebahagiaan, iaitu kita berusaha memantapkan iman. Kita berusaha meyakinkan, menambah keyakinan. Kita berusaha menambahkan kedekatan kita, dekat yakin kita. Nah, macam budak kecil jalan seorang, dia tengok kita, dia tembak lari dah. Tak jerkah lagi. Dia jalan dengan ayah dia. Dia X selalu. Pasal apa? Dia yakin dengan ayah dia. Itu baru kiasan pada manusia. Walillahi masal ala. Kita tak boleh beri misalan pada Allah. Tapi kalau kita nak faham, gitulah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Dia rasa seluruh hidup dia tadi dilindung oleh Allah. Maka yakin tadi, tahap keyakinan dia yang tinggi tadi menyebabkan mereka mendapat pertolongan daripada Allah. Dan itulah yang dikatakan ala inna awliya Allah. Ingatlah bahawa sesungguhnya para wali Allah la khaufun alaihim, mereka tidak ada rasa takut. Sebenarnya kalau ikut kaedah bahasa Arab kena baca dengan la khaufa, bermakna tak ada benda takut. Tapi dia tidak baca dengan la khaufa, dia baca dengan la khaufun, baca baris depan dengan tanungan yang baris depan, menunjukkan bahawa ada lagi dia takut. Kalau baca la khaufa, tak ada takut langsung, Allah pun tak takut. Tapi bila dia baca la khaufun, kalau belajar kaedah nahwu dia tahulah, amilah amalan laisa dia panggil. Maka hiji laisa ni maknanya ada lagi orang takut sembenda, iaitulah Allah. Dia ada takut Allah, lain tak takut abidah. La khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak mereka duka cita. Setengah ulama mengatakan tidak berduka cita di dunia lagi, dan setengah ulama kata atas dunia ni duka cita juga, bila ada sedih dan sebagainya. Tapi di akhirat mereka tidak akan berduka cita. Jadi itulah kita kena usaha atas iman ni. Jangan pandang kecil, yakin kita tu. Kena cari jalan macam mana nak menyambahkan keyakinan. Kau yakin, kau tenang. Kau kita masuk keyakinan, berombak hati kita tu, ombak hati kita kau reda. Kau tambah lagi, ombak dia reda lagi. Dah sekali bila penuh keyakinan tadi, maka lenang ni macam ke bulan 9, bulan 8, air lenang lah. Air laut lenang. Gitu. Maknanya ada berombak sekali-sekala, tapi kebanyakannya lenang dah. Kita nak buat mana? Memang nama pun nama qalb. Nama tu kocok dah. Daripada kata kocok dah. Tapi
orang-orang yang duduk pada makam yakin tadi, maka dia menetap jiwa dia, bergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum yarshudun, maka semoga dengan itu mereka mendapat petunjuk, mendapat bimbingan kepada jalan yang lurus, jalan yang betul. Masih lagi pada kita juga telah baca sedikit di awal ayat 187 dalam suratul Baqarah, masih lagi benda-benda yang berkaitan dengan puasa. Nah, tunjuknya bahawa pada ayat yang mula tu cerita tentang puasa. Lepas tu ni 186 ni cerita tentang doa. Benda kaitan puasa dengan doa. Kaitan besar puasa dengan doa adalah bulan Ramadan tadi, dan ibadat puasa itu sendiri. Ibadat puasa itu sendiri mendekatkan kita dengan Allah. Istijabahnya doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, orang yang dalam musafir, antara perkara-perkara yang di istijabah, dipercepatkan perkenan doa tadi, antara 3 perkara, iaitu orang yang bermusafir, orang yang dizalimi, dan orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasa. Masih lagi dalam lingkungan puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur, yakni bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Nah, bila tu kata uhilla, dihalalkan, maknanya pernah diharamkan. Dah, pernah dilarang. Lepas tu baru diberi. Uhilla, dihalalkan, mana diharamkan, ada benda yang menjadi sekatan. Dan itu dalam tafsir menyebut pada awal peluang ibadat puasa ini, makan, minum dan bersama isteri ini diberikan akhir sekali, habis waktu isyak. Waktu isyak habis dah masa dia. Boleh buka, makan, minum bersama isteri sampailah orang bang isyak. Ada pun lebih itu tidak lagi diharamkan untuk makan, minum dan bersama isteri lebih daripada waktu isyak. Ada yang mengatakan bahawa bila tertidur, seorang bila tidur dah tu tak boleh dah bersama isteri, tak boleh makan, tak boleh minum. Berlaku beberapa perkara, ada yang tidur sebelum puasa dan sebagainya lah. Tapi nak cerita bahawa dihalalkan bersama-sama isteri pada waktu malam bulan puasa, maknanya pada awalnya tidak dibenarkan pada waktu yang tertentu, bukan seluruh malam puasa tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala, sebab tu kalau tak faham benda ni, kita tak faham titah perintah Allah, rasa berat nak buat, rasa pertikaian banyak. Orang banyak pertikaian pakai akalang ni, dia rasa dia lebih pandai, sebab tu dia pertikaian. Dia rasa hak dia faham nampak tu jelas lagi daripada hak Allah suruh. Tak? Sebab tu dia pertikaian. Bila orang nampak, dia rasa akalang dia lebih besar daripada hak Tuhan suruh, mulalah tubik buah-buah reka. Banyak lalu buah reka pasal akalang. Dia rasa dia lebih pandai daripada wahyu, pandai daripada Tuhan, maka dia tubik buah-buah reka. Dah, sini Allah SWT bila dia beri ibadat puasa, dia tahu kodar manusia setara mana. Dah, dia bukan suruh puasa besar, puasa sambung macam Nabi. Dah, kita dilarang puasa besar, sambung, habis lewat pun tangguh buka tapuh dengan sahur, habis lewat. Itu pun baik di awal akan. Di awal akan berbuka lebih sunat. Nah, nanti kita pergi bab puasa besar. Puasa besar kita pergi sikit. Jadi nak kabarnya dibenarkan ketika malam bulan puasa tadi, iaitu bersama dengan isteri. Maknanya Allah tahu. Allah tahu mu ni kadang mana. Nah, kalau 24 jam puasa ataupun sebulan tak boleh bersama isteri, dah mental naik semua, tak boleh nak bersama pula. Nah, jadi rohok. Jadi Tuhan tahu kodar makhluk dia tadi. Sebab tu dia buat benda dia tahu. Dia cipta kita, dia tahu kenapa kita, kodar mana kita, setakat mana kita, dia tahu belaka. Jadi dia beri ruangan untuk bersama isteri pada malam bulan puasa. Malam Ramadan, bulan puasa, malam tu lepas buka, dah pergi. Nah, benda tu halal. Nah, silakan, dibenarkan kepada kita untuk bersama dengan isteri kita. Dah. Berjagalah adat dah, kau orang abang tu selalu. Dah, bukalah puasa dulu. Dia juga.
takut nak tiru orang-orang Arab kan. Tapi ada tu halal. Halal. Jadi bukan Allah SWT bila dia suruh kita puasa, dia suruh puasa sama siang malam, tak buka-buka, ataupun 24 jam 48 jam puasa. Dia tahu ke mana qada manusia. Kerana Rasulullah tadi, di sinilah masalah sekarang apabila kita bercakap tentang dah sakut dengan benda ni, nak cerita tentang kita ni tak diberikan, dilarang puasa wisal, puasa sambung. Kita puasa hari ni tak buka, tak sahur, buka ke dia, buka hari kedua tu. Tu puasa sambung memang ni, puasa wisal. Nabi larang puasa tu. Kalau rasa body katang ke gagah kan, jangan puasa gitu. Habis lewat pun boleh kapuh, buka dengan sahur. Itu cara Imam Nawawi. Imam Nawawi buat gitu. Tapi dilarang Nabi. Nabi kata kena sahur. Lah sekali kena sahur juga. Maknanya buka dengan sahur tu kena kapuh. Kalau mu tak mau buka gari. Ada pun wisal sambung untuk esok dilarang. Maknanya apa? Pasal qada manusia tak boleh. Dia akan jadi masalah. Dia tak seronok puasa. Dia tidak akan jadi satu benda yang melegakan. Qada manusia biasa. Tapi Rasulullah, walaupun dia manusia biasa, tapi kita tak boleh anggap macam kita. Memang biasa dari sudut surah, dari sudut gambar orang tadi. Muka ada hidung, ada kaki, ada jalan. Tapi dia lain. Dia lain. Orang hari ni dia cuba berfikir secara moden. Dia kata Nabi tu biasa je. Nabi ni manusia biasa macam kita. Wa ana basyarum mislukum, aku ini manusia sepertimu. Jadi banyak orang sekarang ni bila cakap Nabi tak mau cerita benda pelik-pelik, benda-benda yang mukjizat Nabi. Nak cerita manusia Nabi biasa saja. Ada cendekiawan, sekolah-sekolah, dia cerita tentang ekonomi, nak macam pentadbiran Nabi, betul. Bagaimana Nabi seorang pemimpin, betul. Kita boleh bincang bab tu. Tapi nak timbul kasih, kena tengok dulu buana. Orang macam mana Nabi ni? Macam mana? Pasal dok najis darah dia, dok najis apa ni air buang dia. Sallallahu alaihi wasallam. Dah manusia biasa buat ni gini. Dok batal air sembahyang tidur dia. Jadi sekarang ni orang nak bawa satu aliran, nak khabar Nabi ni macam kita tidak. Memanglah dia tu diutuskan kalangan manusia macam kita. Dia tidak diutuskan kalangan jin, tidak dari kalangan setan. Di kalangan, bukan dari kalangan malaikat. Sebab manusia ahsani taqwim, makhluk Tuhan yang terbaik. Dia pula bukan Tuhan untuk kita semua. Memang betul. Tapi dia manusia guana. Manusia guana dia tadi. Inilah orang pun jumpa Nabi. Dia kata, kamu suruh buka masa sahur ya Rasulullah, tapi kamu sendiri wisal, kamu sendiri sambung wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahawa inni lastu kahayatikum, aku bukan macammu, aku bukan macam kamu, keadaan kamu. Ut'am wa ushqa, aku diberi makan, diberi rasa kenyang oleh Allah, dan diberi rasa hilang dahaga oleh Allah. Memang dah hidung ada, mata ada macam kita. Kata gini tak timbul kasih. Manusia barang kita rasa sama kita, tak timbul kasih. Tapi bila kita tengok gini, baru nak timbul kasih pada baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ni dia tak boleh ikut kaedah dia kita ni dalam bab-bab tertentu. Sebab dia bukan macam kita pada jasad sendiri pun. Pada rohani memanglah memanglah Nabi Muhammad ni memang besar lah. Tapi bukan seperti Tuhan untuk kita menjadi tempat sembahyang, bukan. Dan bukan biasa macam kita semua ni. Wa ana basyarum mislukum, aku seperti kamu, manusia seperti kamu. Tapi ada beza. Yuha ilai, aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gua ni hak wahyu ni. Manusia gua ni hak wahyu. Bukan macam kita. Maya Zuhur pukul 3.30. Maya Zuhur 3.30. Wi salam kapuh hasil lalu. Gitu, bukan gitu. Contoh contoh. Maknanya manusia yang macam mana? Bukan Nabi saja, bukan Nabi Muhammad saja. Nabi-nabi terdahulu pun merupakan manusia pilihan. Kerana itulah mereka digunakan mukjizat
mukjizat daripada perkataan ajz, iaitu dak gerak orang lain nak buat, lemah orang lain nak buat, tapi pada dia tu hawi jadi, maka itu mukjizat. Kalau orang lain buat jadi, dak mukjizat. Ajz maknanya dak gerak orang lain, lemah orang lain untuk buat. Tak, kalau benda yang orang lain boleh buat, maka sebab tu ahli sihir Fir'aun bila tubik tokak Nabi Musa di ular, dia berimbang. Pasal apa dia berimbang? Pasal dia ahli sihir, dia tahu kodam ahli sihir. Dia bukan sihir tau ni. Tahu? Dia tahu bab dia ahli sihir. Dia tahu. Oh, tak boleh tau ni. Dia bukan sihir tau ni. Tahu? Terus berimbang pada Allah. Kalau dia tahu, oh dia sihir lagi. Nah, memang dia boleh tukar tokak yang di ular, sihir dia. Sama juga dengan Nabi Musa. Tapi hok pergi makan ular lain, tu bukan sihir. Dia boleh tukar jadi ular juga, tapi tak boleh makan ular lain. Hok ni makan habis ular dia. Dia kata, padang dah aku memang bukan dah ni. Dia bukan sihir dah ni. Terus mereka beriman kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab dia orang nampak. Tak? Kita jalan dengan kawan kita, tiba-tiba orang kawan kita ni berhenti jalan, pergi salam dengan orang. Kita tak tahu siapa. Mana kawan aku tengah jalan berhenti salam, dia kenal boh dia. Tak, kita tak kenal. Dia salam baru kita pergi salam. Tapi kita tak kenal. Dia kenal boh dia, dia berhenti pergi salam. Tak, kenal. Mana ketua kapur dia ke. Tak, dia kenal, kita tak kenal. Kita tengok pun sadar, dia tak kenal. Gitu. Jadi orang kenal ni, dia nampak, dia boleh sapa kepada pengenalan tadi, maka kalau orang tak faham pun dia faham. Jadi kita tengok balik pada cerita kita ni, itu pada malam hari tu dibenarkan untuk manusia, untuk orang yang berpuasa tadi bersama-sama dengan mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita tengok mata kaki sikit, bawah tu. Perhubungan suami isteri kerana rapat dan mesra, masing-masing disifatkan antara satu sama lain sebagai pakaian yang melekat di badan, yang mengawal dan memelihara pakaian. Asal libas ataupun apa ni kataan labs tadi ialah pakaian. Mereka jadi pakaian kamu. Unna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu jadi pakaian dia. Jadi mengikut pandangan ulama, di letak kaki dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman depan tuan-tuan ni ada letak kaki bawah, dipanggil dia tadi dengan pakaian sebab oleh kerana perbuatan kita bersama dengan isteri tadi, kita tutup satu sama lain. Kita tutup, saling menutupi. Maka kita itu dah dipanggil sebagai pakaian. Dia jadi satu jasad. Jadi satu, itulah. Jadi satu jasad lah, bergabung tadi, saling menutupi. Tapi kita ditutup untuk tutup, walaupun dengan selah kebor, selah apa ni, satu benda kain pun kita kena tutup lah, untuk jauh daripada setan tadi. Maka kita kena tutup lah. Sekadar mana kita, mana walaupun dengan sekebor kain pun kita tutup lah. Sebab benda tadi benda yang rahsia kita. Tapi yang halal, tapi adat kita dalam bersama dengan isteri kita, tutuplah walaupun dengan selah kain kita tutup, untuk mengelakkan daripada gangguan setan dan sebagainya lah. Dan kita juga malu pada makhluk-makhluk lain kalau ada. Walaupun tak ada setan dah, malaikat ada. Sebab kita nak jimok, nak bersama isteri pun baca doa. Tukar tulis pun ada doa, baca doa ni, tulis lalu buku. Tukar tulis buku ada, kanan dan kiri ni. Bawa buku semua. Dia kata doa dah ni, tulis. Dah dia ada situ. Ni kita tutup dah. Mana kita rasa malu kita tadi, walaupun ada orang, tapi makhluk lain ada lagi. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahasanya kamu mengkhianati diri kamu sendiri. Ni kalau ikut penterjemahan Pimpinan Ar-Rahman ni,
alimallahu annakum kuntum takhtaluna anfusakum. Allah mengetahui kamu memang betul lah khianat nafsumu sendiri. Khianat dirimu, khianat nafsumu. Allah mengetahui. Benda maksudnya. Maksudnya ialah Allah mengetahui bahawa kita ni menahan diri daripada kehendak kita. Minta maaf walillahi masallallahu ala, nak kamu bahasa kampung kita. Aku tahu dah muak. Dah. Aku tahu dah muak. Pasal di awal permulaan puasa, sebelum tu ayat ni, para sahabat mereka bila berpuasa sebulan, mereka menjauhi isteri-isteri mereka. Dia menjauh, duk setuh sebulan. Nah, jadi Allah tahu perbuatan tadi berat. Mengkhianati nafsu ni bukanlah seperti terjemahan ni, maknanya mengkhianati diri tu maknanya gitu. Maknanya dok ikut, menahan diri. Khianat pada nafsu ni kita tak turut dia. Maknanya Allah tahu di situ mana berat. Sebab fitrah kita nak benda-benda tu. Jadi Allah mengetahui annakum kuntum takhtaluna anfusakum. Kamu telah mengkhianat nafsu kamu ni, maknanya kamu tak turut nafsu kamu, lawan, tahan diri kamu daripada benda tu sebulan-bulan puasa. Fataba alaikum wa afa ankum. Lalu ia menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Situ bukan habis lagi ayat. Dengan titik lagi situ. Dalam terjemah ada titik dah, tapi ambil nafas boleh dah situ. Wakaf situ. Tapi fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang ni boleh. Menunjukkan keizinan dari Allah SWT. Pada turun ayat ni, sekarang ni boleh dibenarkan kamu bersama isterimu pada malam bulan puasa. Boleh pada malam bulan puasa. Tapi janganlah sampai ke subuh. Maknanya sebab bulan puasa, maknanya bila terbit jelas fajar tu jadilah. Jadi fal'ana bashiruhunna, maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kamu dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Maka sekarang boleh dibenarkan pada malam bulan puasa untuk kita bersama dengan isteri kita. Kita ni fitrah. Ada beberapa agama lain yang ustaz-ustaz dia tu, orang-orang agama ni tak kahwin. Tapi bila orang siasat tak kahwin luar je. Tak nikah, kahwin, tak nikah. Kahwin juga. Nak lawan ni fitrah. Tak boleh. Nak lawan ni fitrah. Terbit depan orang memang tak nikah. Tak nikah. Alih doa, rapat doa dengan Allah, tak nikah. Dengan Tuhan tak nikah. Tapi bila kena siasat, budak kecil pun. Habis cerita belaka. Nak bayar dosa kena bayar ke dia dulu. Jadi nak lawan fitrah tak boleh. Tak boleh lawan fitrah. Sebab benda tu fitrah kita. Cenderungan kehendak kita. Sebab apa Allah menciptakan nafsu? Kadang kalau tak ada nafsu kan sedap dia macam malaikat. Kerana nafsulah berlangsungnya kehidupan. Kalau tidak ada nafsu makan, kita tidak akan mati. Kita akan mati kelaparan. Kalau tidak ada nafsu minum, maka kita akan mati kehausan. Kalau tidak ada nafsu untuk beristeri dan sebagainya, maka tidak akan berkelangsungan zuriat Bani Adam. Tapi yang dimarah ialah kita turut dia. Kalau kita kawal dia, sebab tu nafsu-nafsu ada ke nafsu yang tenang. Nafsu mutmainnah, bukan amarah belaka, bukan jahat belaka. Tak, bila dididik dia apa ni? Apa pun cakap ini dah apa lagi? Contoh kalau kita belajar dah apa lagi tahap tu. Tapi maknanya bila dididik nafsu tadi, dikawal sampai tahap terdidik dia, maka boleh sampai kepada jiwa yang tenang, iaitu nafsu yang tenang tadi yang disebut dalam Al-Quran sebagai apa ni? Nafsul mutmainnah. Mutmainnah. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad.
Dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih dan benang hitam. Dah. Nyata benang putih dan hitam ni tahu perbezaan siang dan malam. Makanlah bila terbit fajar berhenti makan. Dah. Ada kok pasal-pasal lama. Mengabang makan. Makan. Dah. Habis bang pun lagi dak komak boleh makan kata. Makan lagi. Lepas tu dah bila dia start boleh makan? Dah. Bila start boleh makan? Dah komak dah bersalah lagi sampai subuh. Boleh lagi minum air. Dah. Macam-macam hal lah. Ilmu ni macam-macam hal. Sebab tu dalam agama dia kena pasti. Dia tak boleh teka. Kalau teka, dia jadi lain. Dia kena ilmu itu keyakinan. Ilmu itu benda yang sahih. Ilmu itu benda yang pasti. Ilmu bukan teka. Kita walaupun kita bijak otak kita, tapi kalau orang tak buka satu ilmu, kita tak boleh kembangkan dia. Kita tak boleh tahu-tahu gitu lalu, tak boleh. Tak? Kita mesti ada orang buka, kemudian kita kembangkan. Jadi daya pengembangan tadi dah mengikut tahap akal masing-masing. Akal mengikut kodoh masing-masing berfikir. Tapi kalau orang tak buka, dah apa? Dia mesti buka dulu, baru kita. Kalau tak percaya, kita dengar sekarang ni. Kenapa tak ada dalam fikiran kita sekarang? Cuba kita fikir. Kenapa tak ada dalam fikiran aku sekarang? Dah lama boleh, I get time. I get time tepi jalan. Rosak fikiran. Pasal tak boleh fikir benda yang tak ada dalam fikiran. Mesti orang buka dulu. Lepas tu kita nak tambah, nak fikir lagi tajam, nak kembang lagi, tu hak kita. Tapi orang buka dulu. Orang buka sekali baru dia pergi. Dia tak boleh teka. Bila teka ni macam-macam aja. Ilmu kena ada. Bab puasa, bab semayang, bab zakat semua kena ada. Dia cerita dulu. Saya dapat cerita di satu daerah. Mula kerja dulu duduk di satu daerah. Jadi Tok Iman ni dia ketuk antara dua sujud tu. Dia lari. Makmum belakang bila belakang ni, tapi bukan sini New Zealand. Afrika Selatan. Jadi bila ni dia bila Tok Imam Mata tu dia gigi gesok. Dia pun duduk depan. Lepas tu pergi salam, makmum tanya dia. Dah berapa pergi gitu? Dia kata hukum sembahyang anda berapa? 13. Dah mu bangun 14. Mu jakah 15. Mu duduk 16. 16 batal sembahyang itu. Batal aku gigi gesok itu. Batal aku gigi gesok sampai depan. Kalau aku bangun 16 hukum batal saja. Tapi makmum pun sedikit kok. Orang ngaji kok. Dia kata dah kalau Tok Imam tadi batal tengah sujud, gabok muka mu air kapek. Dah acik akak kepala, akak lama hukum. Pergi depan keadaan gitu, keadaan sujud gitu. Gabok benelah di muka. Tak boleh jawab. Jadi agama ni tak boleh suka. Tak boleh pandai-pandai. Dia kena ngaji. Soal kefahaman Tuhan beri tu memang berbeza lah. Itu kodok masing-masing kurniaan Allah Ta'ala. Tapi hak ngaji ilmu tu kena belajar. Dia kena belajar. Tak boleh teka. Kalau teka je, pasal lain. Jadi lain. Sangkaan, dugaan tak boleh. Ilmu adalah 100% keyakinan. Bukan zon, bukan waham, bukan syak. Minal khaitil aswadi minal fajr. Fajar tadi fajar tadi. Summa atimmus siyama ilal lail. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian lepas terbit fajar tadi, start puasa kena sampai ke malam. Yang ni sampai garik. Dah. Garik. Garik tu maknanya matahari sudah terbenam. Dia negeri-negeri dia ikhtiar, dia basi sikit. Katakan bulan matahari tenggelam 7:42. Ada negeri-negeri dia ikhtiar, dia basi 7:45 baru buka. Dah. Takut tak leceh lagi. Mana masa tu dikatakan masa tanduk syaitan antara terbang matahari ni terbit banjur tu. Jadi keliru. Jadi di ikhtiar dia ambil lebih. Jadi 7:45 baru buka. Dah. Lepas tu ada negeri dah 7:42.
Sebab tu berbeza pada negeri kadang-kadang. Yang pertama kerana kedudukan negeri tadi, yang kedua kerana ihtiyat, ada basi tak basi ni. Itu mengikut pada ijtihad negeri-negeri masing-masing lah. Tapi maknanya ada basi tadi. Sebab tu mengikut pandangan, kalau kita duduk tingkat 20, katakan Bandar Terengganu ni ada tingkat 100 lah. Kita duduk hotel tingkat 100, orang bawah buka dah, kita tak boleh buka lagi. Masa nampak lagi kita tari. Di tingkat 100 tari sini yang orang bawah ni boleh buka dah ni. Tari duduk sini. Orang ni nampak lagi. Orang tingkat 100 ni nampak lagi. Oh, ada lagi dah tenang lagi. Tu kita tengok juga. Tu bab-bab alu lah. Pasal bincang lah bab tu bab alu. Tapi nak khabar alu kita satu hari dah tahu 2020 ke. Ada bangunan 100-200 tekak ke. Orang bawah buat namak Masjid Putih, buat namak buka dah, kita buka kat atas ni. Tak boleh lagi. Pasal nampak lagi tari di sini. Ni ufuk matahari sini. Orang atas ni nampak lagi. Orang bawah ni ada dah tenggelam dah. Itu beza. Sebab tu tak ada tinggi ke atas benda. Beza pukul puasa. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu bergaul dengan mereka ketika kamu i'tikaf dalam masjid. I'tikaf di sini ialah i'tikaf 10 akhir Ramadan. Dan juga ulama kata i'tikaf biasa pun tak boleh. I'tikaf biasa memang dah. Pasal memang kita tak bawa orang puang kita dah i'tikaf dalam masjid. Kalau orang puang i'tikaf pun dia i'tikaf kat orang puang. Tapi maknanya 10 akhir Ramadan ni dia ada i'tikaf khusus. I'tikaf ni biasanya isteri-isteri dia atur makanan. Sebab dah balik sampai raya. Mengikut riwayat dia tahun akhir Nabi tak buat. Pada tahun akhir sebelum keluar wafatal. Tapi sebelum tu memang Nabi buat, para sahabat pun buat. Maknanya i'tikaf 10 akhir Ramadan tu tak balik. Kita masa tu sedap i'tikaf di pusat Qiblah. Barang dengan murah. Lelong. Sedap kita i'tikaf dulu. I'tikaf di pusat Qiblah, lelong, kuih. Memang sedap tu. Masa tu sedap i'tikaf lain. Tapi ni nak cerita tentang i'tikaf ni tidak boleh bersama dengan isteri. I'tikaf. Jadi i'tikaf ni kita utuh sebenarnya. Macam kita duduk sekarang ni, boleh niat i'tikaf masjid, boleh pahala free. Dia tak free lah, kita buat boleh pahala, tapi kita kena niat i'tikaf dalam masjid. I'tikaf boleh i'tikaf, tapi kena jaga pantang larang dalam masjid. Jangan akak jual beli, jangan cari barang hilang dalam masjid. Kalau orang mari lambat jemaah, jangan laku-laku orang. Jangan laku-laku orang. Tak boleh, Nabi larang. Laku-laku orang pak mari depan. Dah awak wonder Ustaz, kosong depan. Orang mari awal tu kena mari duduk depan. Dia mari awal awak beri hidup belakang kali. Peluk lagi mari awal 12.30 ada dah masjid. Duduk atas kursi batu luar. Tak boleh pahala i'tikaf. Dalam orang khutbah baru naik, boleh nama bong kat dia. Telur ayam pun tak boleh bau kat dia. Pasal mari awal ada duduk bawah. Hari ni suasana agak kita tengok masalah. Orang mari awal tak mau duduk depan. Jadi orang mari belakang, kalau dia belajar bab larangan Nabi, memang dia susah nak pergi. Sebab Nabi larang, Nabi suruh duduk. Orang tengok laku-laku orang, Nabi kata ijlis, duduk. Kamu buat nyakit hati orang, dah lah lambat orang nyakit hati orang pula. Dah, serabut orang mari litas-litas. Tapi kita ni bila mari awal bagus dah, tapi kita duduk belakang. Patut bila kita mari awal penuh bukan sah depan. Ada kawan saya cerita, satu masjid di Perak. Ahli jemaah sambut pintu. Susung. Mari duduk depan dulu, susung. Habis sah depan. Mari pula, mari. Tarik duduk sah belakang. Comel buat gitu. Kalau majlis besar kita boleh susun kursi untuk VIP. Dalam masjid kita boleh susun. Susun, ada orang kita pergi majlis besar kan? Majlis besar, orang tunggu tu, cik masuk sini, duduk sini cik. Kursi sini. Atur semua penuh ke depan dulu. Tapi masjid kita tak boleh buat gitu. Kita boleh buat juga. Maknanya orang-orang mari awal ada jawatan kuasa masjid ke mari ataupun sukarelawan mari susun. Mari duduk depan, mari duduk. Ajak molek, jangan agak desong. Agak desong dia baloh. Mari molek, mari penuh depan dulu. Mari penuh depan susun. Mula-mula jangan. Tapi kalau dah buat setahun, dak jangan dah. Dekat tabiat molek lah. Mula-mula yang jangan. Mari dia pula tunggu depan pintu nak masuk susun. Orang tunggu dah ni. Tapi tak apa, khabar mari.
mari duduk depan. Barulah orang belakang dia mari tadi dia tenang. Dia terlewat ada masyarakat apa, dia tak lepak orang, dia tak lakah orang, dia tak tepuk bahu orang, tak lalu apa semua, dia masuk saja. Dan kalau kita boleh buat gitu tempat kita pun comel. Nah, mana je susung, mari ada orang yang tak kuasa ke, suka relawan ke, yang buat tu sambut di pintu, okey susung, siapa kemah, okey kutubah. Comel dah. Gitu. Ya. Jadi boleh buat lagi. Kalau tu banyak sekarang ni tai kutubah tu hidup bagi risalah. Ni masalah. Tok Iman tu pecah nak tekak dia duduk kutubah. Tak kekak. Tapi orang dah tahu dia duk baca. Promosi tu, promosi ni baca. Baca surat khabar tu, surat khabar ni, macam-macam. Nah, nyanyi kat Tok Iman tu. Dia dah kekak duk atas tu. Orang awak dah cari pula dia. Nah, jadi lari maksud kutubah. Makosid ataupun maksud kutubah tu lari untuk kita pergi seminggu sekali. Dan kita sampaikan khutbah, untuk kita dengar khutbah tu lari. Dah lah berapa minit saja. Bahkan khutbah tadi disunatkan. Kita tadi maknanya kalau ikutnya kita ditutup untuk mempercepatkan khutbah tadi. Jadi kalau boleh kita buat gitu comel lah. Kita buat masuk susun hari Jumaat, comel masuk orang kediang pun boleh memenuhi hisab belakang. Dan orang awal berebut lah lembu, unta, kambing, hadiah daripada Allah awal tadi. Dah kali pun sebelum naik mimbar boleh dah telur stay pandang dah daripada boleh langsung. Jadi kita sudah situ dulu. Waktu syak sudah masuk. Kita sudah dengan wilayah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.